semuanya diiki. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Inspirasi Infuri Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah, kita dengar isyarat memanggil sebentar tadi dan insyaAllah ada pemanggil yang bertuah insyaAllah untuk menang RM150 untuk petang ini. Dia ada memanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Hafizah. Ya, Hafizah dari mana? Hafizah daripada Selayang. Oh, dari Selayang. Sini sajalah. Saja. Ya, Alhamdulillah. Tahu caranya macam mana kita nak jawab kuis inspirasi? InsyaAllah tahu. Bagaimana dalam 5 saat sahaja boleh ya? Ya. Okey, Puan kena dengar terlebih dahulu. Soalannya, bandaraya kedua di negeri Selangor ialah apa? Puan jawab dalam 5 saat dari sekarang. Petaling Jaya. Okey. Okey, jawapannya betul. Alhamdulillah, tahniah Puan. Dapat menangi RM150 untuk petang ini. Tahniah. Terima kasih. Hari Wanita hari ini menang pada wanita. Ya, selamat Hari Wanita. Ada ucapan ke? Ucapan pada semua kaum-kaum wanita, tak kira di Malaysia, di seluruh dunia. Selamat Hari Wanita. Jaga diri baik. Alhamdulillah. Terima kasih Puan, tahniah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tahniah kepada Puan Hafizah dari Selayang tadi menangi RM150 untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, banyak lagi hadiahnya sehingga 17 Mac nanti. Anda boleh hubungi 0362051500 dalam segmen destinasi dan juga warna pagi sahaja untuk kuis inspirasi. Dan untuk para pendengar, tu setia bersama kami destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال di bawah agensi antidadah kebangsaan, sama ada di bawah rawatan pemulihan di bawah institusi ataupun rawatan pemulihan dalam komuniti. Kalau kita hantar ke rawatan pemulihan institusi di bawah AADK, dia akan ditempatkan 2 tahun, dia keluar 2 tahun lagi sambung ke dalam rawatan peringkat komuniti. Kalau kita salurkan ke rawatan pemulihan komuniti, dia akan ditempatkan selama 3 tahun. Jadi, berbeza sekarang, dia mungkin berakhir dalam penjara. Itu beza dia. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
4,690 keluarga yang mendiami projek perumahan rakyat PPR seluruh negara telah ditawarkan skim sewa untuk milik atau rent to own RTO. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sehingga 31 Disember 2022 masih ada 1,376 unit rumah yang belum ditawarkan skim itu. Skim RTO PPR telah diperkenalkan pada tahun 2017 dan merupakan skim pembiayaan mudah khusus bagi membantu pemilikan rumah golongan berpendapatan B40 yang telah ditawarkan unit PPR tetapi gagal mendapatkan pembiayaan daripada mana-mana institusi kewangan. Menurut Akmal Nasrullah, bagi terus membantu rakyat memiliki rumah, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT juga sedang meneliti untuk mempelbagaikan skim pembiayaan perumahan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang menilai dan mengenal pasti kerosakan serta jumlah kerugian sebenar dialami sektor pertanian dan penternakan yang terjejas banjir. Timbalan menterinya Chan Fung Hin berkata, kerajaan mahu memastikan semua petani dan penternak yang terlibat menerima bantuan sewajarnya. Untuk yang isu yang banjir di Johor ni kan, sekarang kementerian kita melalui berbagai agensi on the ground, kita nak mendapatkan pancian yang betul dulu, okay? So baru kita boleh tentukan berapa jumlah pampasan yang kita boleh menawarkan. So sebelum kita mendapat maklumat yang terperinci ini, so cannot further comment. Chan Fung Hin. Dalam pada itu, sebanyak 26 bank telah bersetuju memberikan moratorium kepada penduduk terjejas banjir di Johor. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, kerajaan Johor menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri berhubung perkara tersebut. Alhamdulillah, saya dapat maklumat daripada Kerajaan Persekutuan bahawa hampir 26 bank dah bersetuju untuk moratorium. Dan saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menjawab soalan tentang moratorium dalam sidang Dewan semalam. Dato' On Hafiz berkata demikian selepas melancarkan misi pasca banjir di Johor Bahru. 230 orang sukarelawan dihantar ke daerah-daerah terjejas hari ini bagi operasi banjir dan pasca banjir. Nikmati menu Rahmah RM5 lengkap dengan nasi, pilihan protein dan sayur-sayuran. Boleh didapati di 15,000 premis seluruh negara. Menu Rahmah diharap membantu rakyat menikmati hidangan seimbang pada harga lebih murah. Kempen menu rahmah semakin meluas kali ini dengan penyertaan McDonald's Malaysia. Rakyat boleh menikmati hidangan serendah RM5 di lebih 300 cawangan McDonald's di seluruh negara. Majlis pelancarannya disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Saludin Ayub. Menurutnya, inisiatif restoran makanan segera itu membuktikan menu rahmah bukanlah hidangan kelas rendah. Kononnya hanya dibuat untuk golongan B40 seperti didakwa segelintir pihak. Turut memperkenalkan menu rahmah rangkaian restoran kopi tiam halal terbesar di Asia, Old Town White Coffee. Pelanggan boleh menikmati pelbagai pilihan makanan dengan harga yang berpatutan bermula daripada RM4.50. Ia boleh didapati di 168 cawangan Old Town seluruh Malaysia, kecuali cawangan di lapangan terbang dan kawasan pelancongan. Ketua Pegawai Eksekutif Kopi Tiam Asia Pasifik Sedang Berhad, Don Liu berkata, pelancaran menu rahmah itu merupakan satu inisiatif produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio Ikin je. Sekarang, Radio Ikin tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial Ikin lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Anda kini sedang mendengar Destilasi Ikin bersama Mona Jasman. اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان كريم فوانيس الحارة تنور تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا
ini Aisyah nak kongsikan sebab utama kanak-kanak seperti Aisyah kena ke Maidan Tekeh. Dulu Aisyah pun takut, sekarang tak lagi. Suasana di Maidan Tekeh ceria sangat, siap ada kids dan talent lagi. Pendidikan tentang pergigian pun ada di MDC. Setiap yang berjaya buat rawatan di Maidan Tekeh akan dapat hadiah dan mainan. Jom ke Maidan Tekeh, dapatkan harga promosi hari ini. Layari www.mydenter.com.my atau diskaun di talian 03-8603-7224. Abang pening lah nak pilih pakej haji tahun ni. Syabani ni, Felda Travel kan ada? Bagus. Berbaloi. Tahun lepas, maklum pergi haji dengan Felda Travel lah. Harga berpatutan, hotel dekat dengan masjid. Servis pun bagus, berbaloi. Menarik ni. Yang penting, Felda Travel ni agensi berlesen dari tabung haji. Kalau macam tu, jom daftar hari ni. Dijamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Buku Khairah Ummah siri baru akan keluar tidak lama lagi. Khairah Ummah siri 7, Islam and Disruptive Technologies, merupakan rentetan kolokium pelbagai tema yang dianjurkan IKIM. Isu yang akan dibincangkan dalam semua buku siri Khairah Ummah adalah ekonomi Islam, Islamofobia, tadbir urus, kemerosotan akhlak, teknologi yang mengganggu, negara dan masyarakat Islam, pencemaran alam sekitar dan minda Islam. Dapatkan promosi percetakan dengan potongan harga sehingga 40% dengan cara WhatsApp 011-5769-5400. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى رواه البخاري ومسلم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal, sedang ia masih mempunyai kewajipan berpuasa 1 bulan. Apakah saya mengqada untuknya?" Baginda bersabda, "Ya, hutang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peluang untuk menangi langganan percuma Dulu Plus, platform penstreaman untuk kanak-kanak Muslim. Sertai kuis Marhaban Ya Ramadan Dulu Plus. Menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 9 Mac ini. Jawab soalan mudah dan menangi langganan 6 bulan percuma menonton pelbagai rancangan menarik untuk adik-adik di Dulu Plus. Jumpa kami di Festival Marhaban Ya Ramadan Dulu Plus 2023, 18 hingga 19 Mac di IOI Grand, IOI City Mall, Putrajaya. Jumpa di sana ya. Dulu Plus. Negeri Sembilan 102.7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama untuk petang ini jam kedua kita akan bersama rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan ini kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini alhamdulillah kita akan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM yang ada di konti IKIM pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini.
Dan insya-Allah untuk petang ini doktor akan membincangkan tentang antara menerima ketentuan dan berusaha. Dan untuk petang ini sebagai mukadimah doktor untuk tajuk ini silakan. Okey, terima kasih Mona. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya, kerana dengan kurnianya, keizinannya, limpah rahmat, nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita masih dapat hidup dengan baik, sehat dan dapat menjalani kehidupan kita seperti biasa, dan dapat juga kita bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna ini untuk kita membincangkan tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan dan dipersoalkan dalam kehidupan kita. Dan antara persoalan yang penting itu ialah tentang persoalan ketentuan Tuhan dan juga hubungan dengan usaha kita, kan. Dan itu bukan satu perkara yang baru, kerana perdebatan tentang persoalan dipanggil soalan takdir ini merupakan perdebatan yang awal dulu dah berlaku dah ketika kelompok-kelompok kita panggil ilmu kalam, ahli teologi Islam awal dahulu seperti kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan kelompok yang dipelopori oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang cuba untuk memberikan penyelesaian dan jawapan terhadap isu-isu ini. Walaupun isu ini merupakan isu lama, tetapi dia punya relevan tu sentiasa ada. Dan hari ini juga kita lihat ramai yang menghadapi sebenarnya persoalan-persoalan yang sama, soalan berkaitan dengan takdir ini, tetapi kadang-kadang dia tak dapat nak cari penyelesaian terhadap perkara tersebut. Dan kadang-kadang orang Islam sebahagian mereka hidup dalam keadaan dia macam ada contradiction, ada pertentangan dalam diri dia, pertentangan antara dia percaya sesuatu dalam akidah Islam dengan realiti yang dihadapi dalam kehidupan dia, kan. Contohnya dia percaya bahawa ada Tuhan yang dia imani, ada Tuhan yang amat berkuasa, ada Tuhan yang sentiasa menentukan segala perkara dalam kehidupan. Tetapi bila dia hidup, dia hilang benda-benda tu, dia percaya kepada benda lain pula, kan. Dia lebih yakin kepada benda lain yang akan menentukan dia punya masa depan. Dia percaya kepada perkara lain yang akan memberi kesan kepada kehidupan dia, kan. Kan, tak kiralah perkara lain tu dalam bentuk manusia ke, kan. Kadang ada orang takut kepada manusia ni lebih takut kepada Tuhan, kan. Sebab dia rasa apa-apa hal pun akan ditentukan oleh orang-orang tertentu, kan. Tak kiralah dia punya bos dia ke, kan, dia punya ahli keluarganya ke, ataupun mungkin orang-orang yang dia takuti, kan, pengutip hutang dia ke apa semua, kan. Semua itu kadang-kadang dia takut melebihi yang sepatutnya dia takut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia percaya dalam akidah, dia percaya dan dia belajar bahawa Allah Taala itulah yang menentukan segala-galanya. Jadi itu satu perkara yang real berlaku dalam kehidupan kita, Begitu juga dengan rezeki. Kita percaya Tuhan itu yang beri rezeki. Tapi kadang-kadang kita sendiri masih percaya bahawa yang ni akan bagi kita untung, rezeki ke, kan, kelebihan dari segi harta dan keuangan. Jadi itu yang saya katakan pertentangan tadi. Dan ada yang sampai ke tahap dia nak bunuh diri, kerana rasa tertekan, kerana
dia tak boleh nak harmonikan antara yang dia dah belajar dah dalam akidah, dalam usuluddin, dalam fardu ain, kafah yang dia belajar dulu tu. Kalau tak belajar tinggi lah, dia mungkin belajar dulu paling kurang ketika dia bersekolah rendah, sekolah menengah, bahawasanya rukun iman itu percaya adanya Tuhan kan. Dan yang akhir sekali rukun iman yang ke-6 itu percaya juga bahawa Tuhan itu telah menentukan segala bentuk ketentuan yang baik dan yang buruk kepada diri manusia. Tetapi disebabkan keimanan itu tidak kuat dan mungkin ilmu juga tidak mendalam tentang persoalan-persoalan ketuhanan itu, maka akhirnya dia membuat keputusan-keputusan yang bertentangan dengan akidahnya. Nak membunuh diri, kalau stres ke, kalau tertekan apa semua, rasa dah tak ada makna dah hidup ini kan. Dah seolah-olah tak ada penyelamat dah pada dirinya kan. Tak ada seorang semua dah tak hiraukan dia. Dia tak sedar bahawa Allah Ta'ala yang sentiasa menyayangi, mengasihinya, memberi nikmat berterusan kepadanya kan. Dan Allah Ta'ala itulah tempat pergantungan kita yang paling kuat, yang kita baca Allahus Samad dalam surah Al-Ikhlas itu kan. Allahus Samad itu maknanya Allah itu tempat pergantungan segala sesuatu, dan Allah itu tidak bergantung dengan segala sesuatu. Maknanya kalau kita dah benar-benar yakin dengan pergantungan yang paling kuat, iaitu Allah Ta'ala, sebenarnya kita tidak akan risau apa sahaja perkara yang berlaku. Hatta kematian datang pun kita yakin bahawa kematian itu pun datang kalau ia dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah semangat yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat dulu. Dengan kekuatan pergantungan kepada Tuhan itulah mereka boleh membuka, dipanggil buka futuh kan, futuhat, membuka negara-negara akhirnya di bawah naungan dan perlindungan Islam, dengan keberanian, dengan jihad yang tinggi, semuanya kerana keyakinan mereka bahawa Allah Ta'ala lah yang menentukan segalanya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi sebab itulah Mona, kita kena tekankan perkara ini, kerana hari ini kita lihat banyak tindakan-tindakan manusia, termasuklah orang Islam, yang kadang-kadang bertentangan dengan apa yang mereka telah percayai dalam akidah. InsyaAllah kita cuba uraikan lebih lanjut nanti. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan dan mukadimahnya untuk petang ini. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk para pendengar. Terus setia bersama kami, dan untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bali Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita rasa macam, subhanallah, aku tak mau macam ni tapi Allah bagi macam ni. Aku tak mau macam ni tapi Allah bagi macam ni. Rupa-rupanya yang kita rasa tak baik, itulah yang baik untuk kita, tuan-tuan. Allah nak kebaikan tu dalam kehidupan kita. Allah bagi ilmu kat kita, bukan sekadar ilmu. Allah bagi kita mampu untuk beramal dengan ilmu tersebut, sehingga kan orang di sekeliling kita redha dekat kita. Kalau tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita dulu macam mana? Kita dulu bukan macam ni. Kita dulu tenggelam dalam maksiat, kita buat benda-benda yang tak patut kita buat, dan orang benci dekat kita. Tapi sekarang Allah beri hidayah dekat kita, tuan-tuan. Allah alihkan kita duduk di situasi yang lebih baik. Maka manfaatkan sebaiknya ilmu yang kita belajar. Kita beramal dengan sungguh-sungguh beramal, tuan-tuan. Dengan sedikit ilmu yang kita dapat, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita beramal dengannya. Dan mudah-mudahan dia menjadi tanda bahawa Allah sedang melimpahkan kasih sayang dan cintanya untuk kita. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah kami. Dan alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang masih membincangkan tentang tajuk petang ini, antara menerima ketentuan dan berusaha. Dan bersama doktor untuk waktu ini, kita nak sambung kembali doktor tentang tajuk ini, dan kita nak tahu doktor, adakah perkara yang buruk juga ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana doktor? Terima kasih. Kalau ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita beriman kepada qada dan qadar yang keenam itu, rukun iman yang keenam itu, dia termasuk syarrihi wa khairihi, yang baik dan yang buruk. Baik dan buruk itu bermaksud tidak ada yang terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita merasakan bahawa kalau Tuhan itu dia takdirkan baik-baik sajalah kan. Tapi benda yang tidak baik pun Allah Taala tetap tentukan juga. Tetapi itu tidak bermaksud bila Allah Taala mentakdirkan sesuatu yang buruk, Allah Taala meredai perkara yang buruk itu kan. Itu dua benda yang berbeza dan kita kena percaya. Kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Taala, dari segi akidahnya kita kena percaya disebabkan Allah itu maha berkuasa, kuasa Allah itu mutlak. Dia tidak ada yang terlepasnya. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu mentakdir yang baik-baik je, yang buruk-buruk Allah Ta'ala tak takdirkan. Kalau macam tu, Allah Ta'ala itu tidak berkuasa lah ke atas benda-benda yang buruk tadi. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa secara mutlak. Jadi itu kita kena yakin bahawa ketentuan Allah itu termasuk segala-galanya. Cuma kadang-kadang bila kita kata, kalau macam tu Allah Ta'ala itu berkait dengan benda-benda yang buruk lah sebab dia mentakdirkan benda buruk. Tidak juga. Kerana benda-benda yang buruk itu kadang-kadang hikmah kenapa berlaku benda-benda itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Kerana kita ini manusia, kita ini makhluk. Kita ambil contoh bila berlakunya gempa bumi baru ni kan, dekat gempa bumi berlaku di Turki dan di Syria kan. Dua-dua tu negara orang Muslim. Dulu satu ketika berlaku tsunami di Aceh, pun Darussalam kan. Aceh pun negara orang Islam juga kan. Jadi kita tidak boleh kata yang tu bukan Tuhan punya kerja tu kan, yang itu mungkin syaitan punya kerja ke, itu pun mungkin ada agama yang dipercaya dua Tuhan, ada Tuhan baik dan Tuhan buruk. Kalau benda buruk berlaku itu Tuhan yang buruk lah. Kalau benda baik berlaku itu Tuhan yang baik. Jadi, tapi dia dah syirik kerana dia dah menduakan Tuhan yang berkuasa itu. Dalam Islam sebenarnya segala perkara itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila berlaku perkara itu pada kita, dia buruk lah pada kita sebab dia mungkin menyebabkan kita susah dan merosakkan harta benda, alam dan lain lagi. Tetapi kita akan melihat perkara tersebut sebagai yang beriman bahawa pertama dia datang daripada Allah yang maha berkuasa. Apa-apa pun itu Allah Ta'ala punya hak, punya perbuatan, dan segala perbuatan Allah itu ada dia punya kebijaksanaan. Kerana antara sifat Allah yang sempurna juga ada Al-Hakim, iaitu yang maha bijaksana. Jadi itu kita tidak boleh tolak bahawa itu juga datang daripada Allah Ta'ala. Keduanya, hikmah di sebaliknya itu kadang-kadang kita tak tahu mana. Allah itu dia menjadikan segala sesuatu. Kita ni satu perkara yang di luar sikit daripada kita punya jangkauan kita tak tahu apa yang akan berlaku di sebalik itu, kan, dan apa yang akan berlaku selepas itu pun kita tak tahu juga. Tapi Allah Ta'ala itu yang melaksanakan, mempunyai ilmu ke atas segala sesuatu, maka Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas hikmah segala kejadian. Jadi kita kena lihat benda itu sebagai satunya ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji kita, dan ia juga mungkin satu bala ataupun satu balasan Allah Ta'ala terhadap perkara-perkara buruk yang telah dilakukan oleh manusia mana. Dan yang ketiganya mungkin itu merupakan cerminan kepada sifat Jalal Tuhan. Tuhan ni ada sifat jamalnya, ada sifat jalalnya. Ada sifat-sifat yang menggambarkan Tuhan itu penyayang, pengasih, al-wadud dengan maha lembut. Tapi ada juga sifat-sifat Tuhan yang mutakabbir misalnya. Yang maha muntaqim, yang memberi pembalasan. Yang memberi hukuman kan. Jadi itu semua
sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita beriman, kita kena beriman kepada segala-galanya. Dan sebab itu orang Islam kita tidak harus rasa pasrah dalam keadaan negatif lah. Oh, tak boleh nak buat apa ni kan, sebab dah berlaku. Dia ada dua keadaan Mona tentang takdir ni. Ada satu kelompok dia tolak terus Tuhan. Dia kata saya tak boleh terima ni, dia kan. Dia kata macam mana Tuhan yang dikatakan maha penyayang, maha pengasih, tapi di depan saya tengok banyak orang-orang yang mati dibunuh, orang yang mati kena bencana alam, orang yang mati kerana keburukan-keburukan yang berlaku kan. Dia kata macam mana Tuhan begini kan. Itu ni orang yang dia iman dia tak ada langsung, kerana dia tidak beriman dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi yang benar kepada kita, bahawa sungguhnya di sana ada Tuhan. Dan akal yang baik pun kalau dia fikirkan dengan baik, sebenarnya dia tidak akan sampai pada kesimpulan tersebut. Tapi ada satu kelompok lagi yang beriman kuat ni mana, dia jadi negatif pula. Sebab dia kata ini semua Tuhan punya kuasa, jadi aku ni ikut saja. Aku tak boleh nak buat apa-apa dah kan. Yang jadi negatif tu antara lain, kalau dia malas kerja pun dia kata Tuhan dah tentukan aku ni malas kan. Tuhan dah tentukan aku ni miskin. Yang anak-anak pula yang bijak-bijak, bukan bijak yang positif, tapi bijak yang pandai putar belit ni, kalau dia fail periksa ke, balik dapat E periksa, dia kata mak dia marah, kenapa dapat E? Dia kata mak ni takdir Allah Ta'ala, mak. Allah telah tentukan, mak tak boleh tolak ni kan kita dah belajar lah akidah. Ini lagi bahaya kerana ini dah pendustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dalam konteks takdir ini kita menerima dalam aspek akidah bahawa segalanya ketentuan Tuhan, tapi dalam cara kita bertindak dan bergerak, kita harus melakukan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah perintahkan kita berusaha, untuk bekerja, untuk beramal, untuk berjihad, untuk bermujahadah. Yang itu yang kita kena buat. Kita jangan sibuk kata, oh Allah dah tentukan aku macam ni. Sebab kita tak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Kita bukan berada di tempat Tuhan nak tahu, oh hari ni Tuhan dah tentukan aku rezeki banyak ni sahaja. Kan? Tidak ada yang tahu. Kita hanya tahu apabila benda itu berlaku. Dan kita tak boleh salahkan benda yang berlaku tu atas seolah-olah ketentuan Allah SWT. Itu bukan cara kita. Cara orang Islam, dia harus husnuzan kepada Tuhan, dan dia harus melakukan apa yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, Alhamdulillah. Itulah menarik sekali Doktor perbincangan untuk petang ini. Dan juga anda tahu Doktor, kalau segala-galanya telah ditentukan, kenapa perlu berusaha. Itulah orang kata, orang manusia ni musayyar walaysa mukhayyar. Kenapa kena berusaha? Follow je kan. Yalah, kita kena berusaha kerana kita tidak pernah tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita kan. Dan kita sendiri gimana ya, kalau kita lihat dalam kehidupan kita tidak rasa kita terpaksa, dipaksa oleh takdir kan. Takdir tu sentiasa dekat belakang kita, gerakkan tangan kita macam ni. Walaupun akidah kita di tahap yang tertinggi begitu, kita percaya bahawa Allah Ta'ala yang menentukan segalanya. Tapi cara Allah Ta'ala mencipta kita, Allah Ta'ala dipanggil sunnatullahnya, sunnah Allah Ta'ala melakukan sesuatu itu ialah dengan menjadikan kita ini boleh memilih. Kita boleh memilih. Kita boleh berniat, kita boleh berazam, kita boleh berjihad, tetapi ketentuan itu tetap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita tidak pernah dihantui oleh takdir mana? Dihantui. Kita beriman kepada takdir, tapi kita tak pernah rasa takut saja. Saya takut nak buat ni lah, takut Tuhan tentukan sebaliknya. Tidak. Kenapa? Kerana Tuhan sendiri dalam Al-Quran banyak menyebut tentang motivasi untuk kita bekerja, berbuat sesuatu, berjihad. Dan yang menentukan itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu cantik mana ya? Cantik. Kenapa dia cantik? Kerana orang yang beriman dengan Tuhan ni, dia tak takut untuk melakukan sesuatu sebab dia tahu kalau Tuhan tentukan sebaliknya, benda itu tak akan berlaku. Kan? Lepas tu kalau pergi berjihad dengan para sahabat dulu, lawan siapa pun, lawan Rom, lawan Parsi, lawan tentera Quraisy, kafir Quraisy yang kuat pun, mereka tidak takut kerana mereka tahu kalaulah ketentuannya mereka berjaya, maka dia akan berjaya. Allah dah tentukan mereka berjaya. Kalau ditentukan mereka kalah dan tewas dan ni,
itu pun sebahagian ketentuan yang mereka redha juga. Kerana ganjaran Allah Ta'ala amat besar pada orang yang melakukan mujahadah ni. Bukan dalam jihad fisabilillah saja, jihad belajar, jihad bekerja. Ni yang bekerja malam-malam ni kadang-kadang kata, saya ni macam mana ni saya punya nasib, Tuhan dah tentukan saya macam ni. Mana tahu kan? Sebab Tuhan sendiri suruh kita bermujahadah dalam kerja, dalam apa. Dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu hidup kita ni bukan satu dunia aja bukan satu kehidupan saja, malah kehidupan yang boleh abadi, lebih kekal, lebih bermakna, lebih besar ganjaran dan nikmat dan kebahagiaannya itu adalah di akhirat. Jadi kalau itu sentiasa menjadi cita-cita kita kat dunia ni, kita akan sungguh-sungguh, kerana dunia ini mazra'ah, tempat tanam-tanaman kita untuk kita mengambilnya di akhirat. Jadi saya ingat kalau begitu caranya, kita tidak akan tinggalkan usaha dan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Tu setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Irwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam, menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun.
Inspirasi Infuri Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'alunah, dan ialah kami bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih membincangkan tentang tajuk ini untuk petang ini, antara menerima ketentuan dan berusaha. Dan untuk para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan Doktor, ada satu soalan di YouTube untuk waktu ini. Namanya Dr. Farid juga. Bertanya, Doktor, saya tertarik dengan ayat Doktor, kita kena berusaha sebab kita tidak tahu ketentuan Allah. Jadi, apakah menjadi keperluan kita untuk menagak-agak apakah ketentuannya? Bagaimana, Doktor? Ya. Ketentuan Allah ini adalah iman. Kita beriman dengan Allah yang maha berkuasa menentukan segala-galanya. Tetapi pengetahuan kita tentang ketentuan Allah itu tidak ada. Jadi maksudnya kita jangan sibuk untuk mengandaikan ketentuan Allah macam mana. Tetapi itu bukan bermakna, saya faham soalan Dr. Farid itu, bukan bermakna kita tidak perlu macam melihat buat macam prediction tentang akibat-akibat yang berlaku. Kerana Allah Ta'ala juga dalam Quran menyuruh kita melihat akibatul umur, kan. Apakah akibat-akibat perkara-perkara yang berlaku. Macam mana cara kita melihat akibat itu? Dengan cara kita melihat apa yang dah berlaku sebelum ini. Sebab itu dalam Quran juga diceritakan tentang kisah-kisah kaum yang terdahulu. Macam mana mereka dengan nabi-nabi terdahulu, kan. Dan apa yang berlaku, misalnya apabila mereka melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku ketika mereka mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara itu boleh dijadikan semacam, dan itu bukan benda baharu, dalam kehidupan semua begitu. Kita sentiasa mengambil ibrah daripada apa yang telah berlaku sebelum ini. Kerana sunnatullah itu tidak berubah. Allah Taala walan tajidu li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan melihat sunnah Allah itu berubah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala, orang yang ingkar, Allah Ta'ala akan memberi balasan yang buruk, maka seterusnya pun begitu juga. Kalau orang yang berusaha akan dapat, begitulah sunnatullahnya. Kalau orang yang malas tak dapat apa-apa, begitulah. Kan? Faqidu syai' la yu'ti, kan. Orang yang tak ada apa-apa, dia tidak akan beri apa-apa. Itu sunnatullah lah tu. Kadang-kadang kita panggil kata logiknya begitu, kan. Sebenarnya bukan logik, dia lazim, adatnya begitu, kan. Dan ada benda yang berlaku luar biasa macam mukjizat. Orang yang kadang-kadang tidak buat apa-apa pun boleh dapat sesuatu, tapi itu luar biasa, khawariqul adah. Dan itu bukan sunnatullah yang biasa. Jadi cara kita nak macam, kalau kita nak mengagak-agak ketentuannya itu, kita lihatlah ibrah yang sudah berlaku sebelum ini. Kita lihatlah akibah-akibah yang berlaku sebelum ini. Dan itu cara bagaimana kita nak merancang, nak merencana, nak menentukan apa yang kita lakukan. Dan satu lagi, dengan kita melihat perintah-perintah Allah. Itu yang paling baik, apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi suruh. Dan pastinya benda yang baik kalau kita lakukan walaupun tidak berjaya, tapi kita ada niat, kita kena azam, insya-Allah itu juga akan diberikan jalan oleh Allah SWT. Dulu para sahabat ada yang berjuang tetapi tidak berjaya. Yang nak buka Konstantinopel, kan, nak apa tu, ramai yang berusaha tapi akhirnya tidak berjaya. Akhirnya Salahuddin Ayyubi yang berjaya, Muhammad Al-Fatih, kan, 1-2 saja, tapi yang lain banyak usaha-usaha. Tetapi usaha itu tetap diberikan jalan oleh Allah SWT. Jadi kita harus berusaha, kita harus melihat apa-apa yang akibat-akibat yang telah berlaku dan ibrah yang berlaku sebelum ini, dan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Begitulah cara kita merencana masa hadapan kita. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan Doktor nak tahu juga, kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa dibiarkan bencana berlaku, Doktor? Okey, tadi kita dah cuba sentuh perkara itu dengan mengatakan bahawa Allah Ta'ala mentakdirkan perkara-perkara yang buruk itu berlaku. Buruklah dalam pada pandangan kita, kan, bencana apa semua itu adalah dengan hikmah-hikmah yang banyak. Kadang-kadang hikmah yang
tertinggi itu kita pun tak dapat capai mana ya. Kadang-kadang kita kata kenapa lah orang baik macam ni pun akhirnya mati juga kena akibat bencana tu. Tapi Allah Ta'ala ada perencanaannya, Allah Ta'ala ada hikmahnya. Tetapi yang paling baik untuk kita lihat, cara kita melihat itu adalah dengan pertama melihat itu sebagai dugaan yang Tuhan beri kepada kita, ibtila. Yang kedua, macam tadilah, mungkin Tuhan nak memberi balasan terhadap perkara-perkara buruk yang telah kita lakukan kan. Kadang-kadang balasan tu kalau seorang buat, dia bukan seorang tu yang kena orang Allah bagi balasan, kadang-kadang semua kena. Dan kenapa yang lain tu dia ada sebenarnya ada tanggungjawab untuk menghalang nahi mungkar kan terhadap perkara yang berlaku. Tapi kerana tak dibuat tanggungjawab nahi mungkar itu, mencegah kemungkaran itu, maka balasan itu mungkin kena kepada semua kan. Dan kalau kita tak dapat pun lihat hikmah-hikmah sebegitu, kita serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita tahu kan bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui kenapa satu-satu perkara itu berlaku. Yang penting kita tetap yakin dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita berusaha. Dan akhir mungkin saya nak sentuh satu hadis Nabi yang Rasulullah SAW pernah menyebut, yang bermaksud bersemangatlah kamu menempuh apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu malas. Jika sesuatu menimpamu, janganlah kamu kata seandainya dahulu aku lakukan ini, nescaya dia akan jadi demikian dan demikian. Ini yang jadi menyesal lah ni. Benda yang dah berlaku, barulah dia kata, oh kalau saya buat macam ni kan macam lebih baik. Tetapi kata Rasulullah, katakanlah inilah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda yang dah berlaku, kita harus terima itu sebagai takdir. Apa yang ia kehendaki pasti akan terjadi. Maknanya apa yang Allah iradahkan pasti akan berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya jika seseorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali membawa seikat kayu di atas belakangnya, lalu ia jual sehingga Allah mencukupi keperluannya dengan hasil itu, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik mereka yang diminta itu memberinya atau menolaknya. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan bahawa usaha kita kena buat. Daripada kita meminta-minta, kita kena berusaha, kerana itu merupakan perkara yang lebih baik daripada kita dapat hanya dengan meminta-minta. Walaupun yang kita usaha tu mungkin dapat sikit. Kalau kita minta-minta ni, hari ni kalau orang duduk tepi jalan pun kadang-kadang banyak boleh dapat tapi tetap yang berusaha walaupun dapat sedikit, tapi dengan titik peluh dan juga usahanya sendiri, itu lebih bernilai dan berharga. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan ada mungkin soalan terakhir pada petang ini. Ada dari Negeri Sembilan bertanya, jodoh telah ditetapkan, kenapa kita perlu mencari? Jodoh dah ditetapkan, tapi kenapa mencari? Kerana jodoh tu memang ditetapkan, tetapi asbab kepada kita dapat jodoh itulah dengan mencari kan. Tak ada benda yang atas dunia ni kita dapat turun daripada langit saja kan. Sebagaimana rezeki pun Allah tetapkan, tetapi asbabnya ataupun dia punya caranya ialah dengan kita berusaha mencari baru kita dapat. Begitu jelah dengan jodoh, begitu jugalah dengan ajal dan lain-lain lagi kan. Kadang-kadang ajal, orang nak lari daripada ajal, lari-lari mati kat sana juga kan. Sebab itu kata Allah Ta'ala, akan yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ajal tu tetap menjumpai kamu walaupun kamu berkurung ataupun tutup dengan besi, jaring-jaring besi pun, insya-Allah kalau Tuhan telah tentukan mati, kamu akan mati walau di mana kamu berada. Jadi itu macam usaha jugalah tu. Tapi kita tak panggil usaha lah. Usaha tadi kalau bab jodoh, bab rezeki kita panggil usaha. Kalau bab maut ni, larilah macam mana pun, kalau Allah telah tentukan kamu akan mati, maka tetap ajal itu akan menemui kamu kan. Wala yastakhirun. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Farid, tapi ada tinggal sedikit masa lagi Doktor untuk kesimpulan dan kata-kata akhir, silakan. Kita bercakap tentang masa takdir ni, bukan kita suka-suka nak mendebatkan takdir. Sebab Nabi pun tak minta kita memperdebatkan takdir. Kita kena terima takdir. Tetapi kita nak betulkan cara pemahaman kita tentang takdir ni mana sebab kita takut nanti ada dua ekstrim. Ada yang
dia tak boleh terima ketentuan itu sampai akhirnya dia menolak Tuhan terus. Tetapi ada juga yang dia terima takdir sampai dia terikat dengan takdir dan dia tak buat apa-apa. Dia rasa ni semua ketentuan Tuhan. Kita tak nak dua-dua itu kerana akidah ahli sunnah wal jamaah itu mengajar kita wasatiyah, iaitu kita terima Allah Ta'ala menentukan segala-galanya, tetapi kita juga bertindak berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu untuk kita berusaha, berjihad, bersungguh-sungguh dan bekerja. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, kita terima kasih banyak-banyak, jazakallah ana kull khair Dr. Farid atas pertemuan untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Negeri Sembilan 102.7. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasfi hayati Quran. Allah, permudahkan ya Allah, ku membaca kalamullah dari awal bismillah hingga akhir kalimat. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasqi hayati Quran. Rahman ya Rahman, ku memohon ya Rahman, penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Ya Nur ya
Kelang 91.5 FM. Kita pohon kehadrat Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Inspirasi Inforia Islam.